kita nak lukis histogram dan kita nak lukis algif untuk dapatkan median dan juga mode. That's why kamu kena ada kertas graf sebab saya nak tunjuk macam mana nak lukis histogram dengan betul dan macam mana untuk nak cari nilai mode ni dan juga bagaimana untuk lukis algif dan cari benda-benda yang saya dah tuliskan dekat sini lah. Ada kuartil, ada median. Okey? Okey. So sekarang ni, ini dia punya data. Ini table dia. Kamu boleh salin kalau kamu nak. Tapi dekat dalam OneNote pun ada juga. Okey? So depends pada kamu lah. Kalau kamu punya OneNote problem, saya suka kamu untuk salin. Tapi kalau tak ada masalah dengan OneNote kamu, tak perlu salin pun tak apa. Tapi saya nak semua orang ada kalkulator bersama-sama dengan dia sebab saya nak kamu kira. Okey, so sekarang kita ada tinggi. Okay. Height to the nearest centimeter. Okey, so height kat sini, kolom yang pertama ni. Kemudian bagi 80 orang, 81 orang. So number of supervisors ada 81 lah kat sini. Okey, so sekarang kita nak lukis histogram. Okey, untuk lukis histogram, kamu kena ada 3 benda. 3 je. Okey, yang pertama, kamu kena ada lower boundary. Yang kedua, kamu kena ada upper boundary. Yang ketiga, kamu kena ada frekuensi. Okey, so number of supervisors ni, dia punya frekuensi lah. Okey, lepas tu kita ada lower boundary dengan upper boundary. Okey, so sekarang ni kamu kena cari dululah lower boundary dengan upper boundary ni. Okey, so saya nak kamu kira lower boundary untuk kelas pertama. Okey, siapa yang tak dapat lagi lower boundary ni, sila dengar dulu. Okey, lower boundary bagi kelas pertama ialah 150 tambah upper limit kelas sebelum. So kelas sebelum ni mestilah 149. Okey, so 149 bahagi dengan 2. Okey, dapat berapa ni guys? 149.5. 149.5. Okey, so untuk kelas kedua pun sama. Kita nak lower boundary bagi kelas kedua ialah lower limit kelas tersebut tambah dengan upper limit kelas sebelum. Lepas tu bahagi dengan 2. Okey, kamu dapat berapa ni? 154.5. 154.5. Okey, pergi upper boundary pula sekejap. Okey, upper boundary untuk kelas pertama. Okey, cara untuk cari dia ialah upper limit kelas tersebut 154 tambah lower limit kelas selepas 155 bahagi dengan 2. Okey, kamu dapat berapa? BJK3. 154.5. 154.5. Okey, sekarang apa saya nak kamu buat? Saya nak kamu penuhkan kolom lower boundary dengan upper boundary ni. Okey, penuhkan sekarang.
Okay, dah cari dah you all. Berapa ni? Cuba bagi saya. Lower boundary kelas ketiga. Satu 159.5. 159.5. Lepas tu DJK 164.5. 164.5 lagi. 169.5. 169.5. 169.5. Okey, lagi. 174.5. 174.5 lagi. 179.5. 179.5. Okey, last berapa tu? 184.5. 184.5. Okey, very good. Okey, apa boundary pula? Kelas kedua. Berapa ni? Kelas kedua. 159.5. Okey, next. 164.5. Okey, next. 169.5. 9.5. Okey, next. 174.5. Okey, next. 179. 179.5. Okey, lagi dua ni. 184.5. Dengan? 189. Okey. Okey, betul. Okey, so sekarang kita dah ada lower boundary dengan upper boundary. Okey, so macam yang saya bagi tahu tadi, untuk kita lukis histogram, kamu kena ada lower boundary, upper boundary dengan frekuensi. So kita dah ada dah tiga benda ni, so sekarang baru kita boleh lukis. Okey, so sekarang semua orang keluarkan kertas graf masing-masing. Okey, saya nak semua orang keluarkan kertas graf. Okey, buat dulu garis pada paksi X dengan paksi Y. Okey, tengok dulu sekejap dekat skrin. Okey, paksi X yang mendaftar ni, paksi X yang mendaftar ni ialah kita punya data. Okey, kita punya data. So apa data kita tadi? DJK? Guys? Data kita apa? Tengok kolom pertama. Data kita apa? Height, tinggi. Height kan? Okey. So data kita adalah mengenai height dalam sentimeter. Okey. So kamu kena namakan. Namakan aksis tu. Okey. So tolong letak nama kat situ. Jangan biarkan dia kat situ seorang. Tak ada apa-apa explanation. Kena tulis. So, tulis kat situ. Kita punya data mengenai apa. Okey, so height, tulislah height kat situ. Dengan unit dia sekali. Okey, and then dekat paksi Y, kita punya frekuensi kan. Okey, tapi awak janganlah tulis frekuensi. Sebabnya dia tak menggambarkan data kita kan. Okey, so tulis betul-betul. Dia sebenarnya adalah number of supervisors. Okey. So kita tulislah kat situ. Number of supervisors. Okey. Okey, sekarang saya dah namakan saya punya aksis. Okey. Aksis X dengan aksis Y. Okey, so sekarang saya nak buat dia punya value pula. Dia punya value dekat situ. Okey, so sekarang ni saya nak kamu tengok dekat lower boundary dengan upper boundary. So kita akan mula dari 149.5. Okey, berakhir di 189.5. 149.5, 189.5. Okey, so sekarang saya nak kamu decide berapa skala yang kamu nak guna. Okey, saya takkan tentukan berapa skala. Okey, kamu kena decide berapa skala yang kamu kena guna supaya kamu punya graf adalah sebesar yang mungkin.
Kenapa saya nak dia besar yang mungkin? Supaya masa kamu ambil data, dia lebih precise lah, dia lebih tepat. Kalau kamu lukis dia terlampau kecil, susah kamu nak ambil data. Sebab kejap lagi kita nak ambil nilai mode daripada kita punya histogram. Okey, so sekarang saya nak kamu pilih skala yang boleh muatkan daripada 149.5 sampai 159.5. Okey, sebelum tu saya terlupa nak cakap. Kita mula dari 149.5 kan? Okey. Kita mula daripada 149.5. Maksudnya, dekat sini mesti kosong. Okey. Kita punya sini mesti kosong. So kita akan mula 149.5 dekat sini. Okey, kalau secara logik tak bolehlah tiba-tiba kat sini 149.5 kan? Katalah saya pilih skala. Sekejap ya. Katalah saya pilih skala sampai 189. 159, 169, 179. 154. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Patutnya ada 9. Okey, saya patutnya ada 9 senggat kat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, muat. Okey. Kata dekat sini saya nak mula 149.5. So dekat sini mesti ada breaking tau kat sini. Kamu kena buat macam ni ya. Untuk memberitahu bahawa daripada 0 sampai 149.5 ni sebenarnya ada nilai yang lain. So kita ada breaking point kat sini. Okey. So kamu kena buat macam ni. Zigzag ni ya. Okey. Baru boleh mula dengan 149.5. Okey. So sekarang semua orang sila tuliskan kamu punya senggat kat situ, kamu punya value kat situ. Okey, pilih skala yang betul. Okey, kalau saya buat 2 kotak ni. Untuk nilai yang seterusnya. Okey, teruskan. Okey, semua orang buat. Tak terkecuali ya. Kejap lagi saya minta ambil gambar. Okey, semua orang dah buat label? DJK3, respon please. Dah? Dah ke sekejap? Dah puan. Dah, okey. Alright, so sekarang kita dah labelkan kita punya paksi X. Okey, sekarang kamu kena labelkan dekat paksi Y pula. Okey, paksi Y ialah kita punya number of supervisors ataupun frekuensi. So frekuensi kita kamu kena tengok kat situ lah. Paling tinggi berapa tu? 25. Paling tinggi 25 kan? Okey, so sama juga macam tadi. Okey, kamu cuba fikir skala yang paling sesuai untuk kamu masukkan sebanyak 25 supervisors tu.
Okey. 25. Paling tinggi 25. Okey, kamu masukkan. Okey, so saya buat satu kotak satu sebab muat. Okey, alright. So sekarang dah ada dah. Okey, ni graf kita. Kita dah siapkan dia punya axis, dia punya label. Okey, kita dah siap. Okey, so sekarang ni saya nak masukkan dia punya bar. Okey, dia punya bar. Okey, tengok betul-betul macam mana saya buat. Okey, siapa yang dah tahu tu tengok jugalah. Alright, so sekarang ni mula-mula bagi bar yang pertama. Okey, kita akan sambungkan dari 149.5 sampai 154.5 dengan number of supervisors 3. Okey, so 149.5 sampai 154.5 kita sambung sampai 3. Okey, so apa you all buat? Okey, daripada 149.5 sampai 154.5, okey 3 kat situ. Okey, you all pakailah pembaris. Lepas tu gariskan. Okey, itu untuk bar yang pertama. Okey, bar yang kedua pula. Okey, bar yang kedua 154.5. Mana saya punya ni? Okey, 154.5 ni sampai 159.5. Okey, frekuensi dia 8. Okey. So sama juga macam tadi. Daripada 154.5 sampai 109.5 ni frekuensi dia 8. Okey, 8. Okey, 154.5 sampai 159.5. Okey, lepas tu kamu buat garis turun. Okey, kamu sambung lagi sampai habis. Boleh? JK3? Boleh buat. Okey, buat Boleh dulu. buat. Okey, good. Okey, buat dulu.
Puan nak tanya. Ya. Yang untuk part C bawah yang last tu kan 184.5. Lepas tu Puan tulis kat situ 159.5. Bukan sepatutnya 189.5 ke Puan? Betul. Saya baru perasan. Nanti saya Okey. betulkan ya. Terima kasih. Okey, saya baru siap. You dah siap belum? Dah. Puan. Dah. You punya jawapan akan jadi macam ni lah. You guna pembaris. Okey, jangan macam saya buat yang first two bar tu macam kena demam ke piala pula. You buat guna pembaris. Okey, you punya histogram sepatutnya rupa dia beginilah. Maksudnya setiap bar dia mesti tak ada space antara setiap bar tu ya. Okey, kalau ada space itu adalah bar chart. Okey, histogram dia tak ada space antara setiap bar. Dia rapat-rapat sebab kita sambungkan di antara lower boundary dengan upper boundary. Okey, so sepatutnya dia tidak ada space. Okey, tapi saya nak bagi tahu juga jika kamu lihat pada any reference book, any other reference book ataupun kamu juga boleh lihat dekat mana-mana video dekat dalam YouTube, ada juga histogram yang tak gunakan upper boundary dengan lower boundary. So mungkin diorang gunakan titik tengah. Ada juga yang gunakan class interval. Okey, tapi saya nak kamu stick pada apa yang saya ajar. Inilah silibus kamu. Untuk kamu electrical engineering mathematics, kita lukis histogram menggunakan lower boundary dengan upper boundary. So tolong jangan ikut cara yang lain walaupun cara yang lain itu juga adalah betul. Okey, so ini adalah histogram kita. Okey, selepas kamu lukis bar ni, okey, kenalah tulis tajuk dia. Okey, tajuk kamu boleh tulis tajuk yang bersesuaian. Okey, saya tak rigid tentang itu. Okey, tulis tajuk asalkan yang saya boleh faham lah kamu punya graf menceritakan tentang apa. Okey, so untuk contoh graf kita ni saya boleh tulis height of AT1 supervisors. Okey, boleh je tulis macam tu. So tajuk saya tulis kat sini. Okey, so ini tajuk graf saya. Okay, height of 81 supervisors. Okay, so kita dah ada kita punya histogram. Okay, sekarang ni tengok balik soalan. Soalan nak kita cari construct a histogram and find the mode. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kamu nak cari mode daripada histogram. Okay, tolong tengok betul-betul, okay, dan buat macam mana saya buat sebab ni semua kamu akan buat masa dalam case study. Saya tak nak ada jawapan kata tak boleh nak buat, tak tahu nak buat dan sebagainya. Okay, alright. So sekarang ni tengok graf histogram ni. Okay, sambil tengok kamu punya histogram sendiri. Okay, mula-mula sekali kita kena tentukan yang mana satu ada kelas mode. So sama macam kita guna formula lah. Kalau guna formula pun kamu kena determine which one is the mode class. Okay, so samalah. So kat sini kita dah tahu dah, tengok dekat gambar kita dah tahu. Kelas mode adalah kelas yang bar dia paling tinggi. Okey, so kat sini kelas 169.5 sampai 174.5 ni. Okey, ni yang paling tinggi.
Okey. So ini adalah kelas mood kita. Saya okey macam ni. Yang ni you all tak payah buat pun tak apa. Saya cuma nak tunjukkan yang ni adalah kelas mode. Okey. So sekarang ni apa you all buat? Okey, mula-mula sekali kita pergi dekat penjuru kiri. Penjuru kiri bar kelas mode. Ni dia. Kita sambungkan dekat lower boundary kelas selepas. So ni kelas selepas. Okey, kelas selepas yang dekat sini. Okey, yang saya lorikkan hitam ni kelas selepas. So kita sambungkan lower boundary kelas mode ke atas ni dengan lower boundary kelas selepas. So apa kita buat? Kita buat garis. So kamu gariskan. Okay, kamu gariskan. Okay, lepas tu lagi satu. Kita pergi dekat penjuru kanan pula. Okay, penjuru kanan pula. Okay, ataupun upper boundary. Kita sambungkan dengan upper boundary kelas sebelum. Ni kelas sebelum. Okay, upper boundary kelas mode iaitu penjuru kanan dia. Kamu sambungkan dengan upper boundary kelas sebelum. Okay, sama juga penjuru kanan dia. So sama macam tadi, ambil pembaris. Okay, lepas tu kamu buat garisan. Buat betul-betul lah. Saya punya tak berapa tepat ni. Sebab susah nak garis kat komputer. Okey, semua orang dah sambungkan? Penjuru kiri dengan penjuru kiri kelas selepas. Penjuru kanan kelas mode dengan penjuru kanan kelas sebelum. Okey, semua orang dah sambungkan? Abang. Dah. Okey, bagus. Okey, sekarang kamu tengok dekat dua garisan ni ada intersection point kan? Okey, dekat intersection point tu kamu ambil pembaris, lepas tu kamu garis ke bawah pula. Okey, Allahu Akbar. Ambil pembaris, pergi kat intersection point tu. Lepas tu kamu garis pula kat situ sampai ke bawah. Ni. Dia tak nak ikut cakap saya ni. Kamu garis sampai ke bawah, jumpa dekat paksi X. Okey, dah garis sampai ke bawah. Kamu dah garis sampai paksi X tu. Okey, kamu ambil bacaan dekat paksi X tu. Okey, so gunalah skala yang kamu dah pilih tadi. Okey, kalau satu kotak daripada 169.5 sampai 174.5 tu ada 10 kotak. So kamu kena bahagi dengan 10 lah. Kalau ada 20 kotak, kamu kena bahagi dengan 20. So setiap satu kotak ada nilai dia. Okey. So 169.5 sampai 174.5 tu tengok ada berapa kotak. Okey. Lepas tu bahagikan dengan
Berapa kotak yang ada lah. So satu kotak tu berapa nilai dia? Oh, dia. Okay, awak dapat berapa? Dia dah dapat? Saya dapat 171.5 puan. Berapa? 171.5. 171.5. Okey, yang lain dapat apa? Dapat sama puan. 171.5. Ya puan. Okey, yang lain. Kesian saya dari tadi saya tak dapat nak buat garis ni. 171.5. Okey, orang lain? Boleh saya tahu berapa jawapan? Macam mana nak Sama, dapat Puan. kotak tengah dia pun tadi pun? Macam ni nak dapat Bagi berapa? tengah. Macam ni? Okey, macam ni. Macam ni. 172 boleh? Okey, 174.5 kamu tolak dengan 169.5. Ada berapa? Nak tahu satu kotak berapa kan? 174.5 tolak 169.5. Okey, dapat 5, betul? Okey, 5. Okey, bahagi dengan berapa kotak kamu ada? 10. Ada 10. Okey, bagi 10. Okey, kalau bagi 10 maksudnya satu kotak 0.5 nilai dia. Okey, so ada berapa kotak kat situ? Kamu darab dengan 0.5, tambahkan dengan 169.5. Kalau ada 10 kotak. Okey, kalau ada 20 kotak kamu kena bagi 20. Okey, lepas tu tengok berapa kotak daripada 169.5 tu. Okey, so contoh macam saya ni, sebenarnya dia ada dekat kotak yang ke-9. Okey, saya punya 20 kotak ni. Lepas tu dia ada kat kotak yang ke-9. Okey, tadi kawan you all dapat berapa tadi? Mod 171.5, betul? Betul. Betul. Betul, Okey, yang Puan. lain ada tak jawapan selain daripada tu? Dapat 172 puan. Okey, lagi? Ada lagi jawapan lain? DJK. DJK ni ada 20 orang. Ada WhatsApp. Berapa? 171. 171.5. Okey, selain daripada tu, semua orang dapat macam tu ke? DJK. Saya sama 172. 172. Okey, tak ada masalah sebenarnya kalau dia berbeza. Okey, sebab sebenarnya saya selalunya akan bagi jawapan kamu tu betul kepada plus minus 1. Sebab bila kita lukis, kita memang akan ada sedikit ralat lah. Sebab kamu lukis, mungkin kalau kamu punya skala adalah kecil, dia akan jadi tidak tepat. Dan mungkin juga kalau kamu guna pisau pula, kamu gunakan pensel yang tumpul pun dia tidak akan tepat. Okey, sama juga macam kamu nak baca ni. Bila nak baca pun kadang-kadang jadi tak tepat. Okey, so tadi kawan kamu ada yang dapat 171.5. So saya pilih jawapan yang itu. Okey. Mode from graph. Okey, tulis macam ni ya. 171.5. Okey. Okey, selalunya saya tak semestinya akan terima jawapan yang betul-betul macam ni lah. Okey, kalau kamu punya jawapan adalah sekitar plus minus 1 daripada 171.5 ni, saya masih terima jawapan tersebut. Contohlah kamu dapat jawapan 172. Okey, saya masih terima. Ataupun kamu dapat 170. Okey, saya masih terima.
Okay, so you all semua dapat tak jawapan dalam lingkungan ni? Dapat. Okay, dari histogram kita cuma boleh cari mode. Kita cuma boleh cari mode. Okay, untuk median, okay, dan kuartal, persentil ke, desal ke, kita akan guna OGIF. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana pula kamu nak lukis OGIF. Okay, alright. So sekarang kamu kena sediakan lagi satu graf. Lagi satu graf. Okay, cuma untuk OGIF ni dia lain sikit daripada histogram. Okay, kalau histogram kita guna lower boundary dengan upper boundary kan. Okay, tapi kalau OGIF kita guna bersama dengan kumulatif frekuensi. Okay, kalau histogram lower boundary, upper boundary dengan frekuensi saja. Tapi kalau OGIF kita guna lower boundary, upper boundary dengan kumulatif frekuensi. Okay, so sekarang ni saya nak kamu penuhkan dulu kolom kumulatif frekuensi ni sebelum kita sambung buat OGIF. Okey, dah isi kolom kumulatif frekuensi. DJK? Dah puan. Dah. Okey, bagi tahu saya jawapan 3, 11. 11, lagi 20. 20, lagi 5. 35, lagi 60. 60, lagi 72. 72, 78. 78, 81. 81. Okey? Alright. So semua orang semak jawapan ni. Mesti sama you all dapat. Okey? Dia punya jumlah last sekali kumulatif frekuensi ni mestilah sama dengan jumlah yang kat sini. Okey? 81 ni mesti sama dekat sini. Kalau kamu dapat berbeza, maksudnya kamu salah kira. Okey, so sekarang ni kita nak sediakan aksis lah. Sama macam tadi. Okey, so dekat sini paksi X sama juga. Paksi X adalah mengenai data kita. So sama juga. Okay. Dan paksi Y adalah mengenai kumulatif frekuensi. Tu dia lain sikit. Okey. So kita tak tulis frekuensi ataupun number of supervisors kat situ. Kita tulis kumulatif frekuensi. So make sure kamu tak salah kat sini ya. Jangan buat silap kat sini. Sebab bila kamu tulis paksi dia nama lain, jadi nanti kena potong markah lah. Okey. So tulis kat sini kumulatif frekuensi. Sebab OGIF adalah mengenai upper boundary dengan kumulatif frekuensi. Okey, so sama macam tadi, kita akan gunakan skala yang sama untuk paksi X sebab kita dah tengok dah tadi kat histogram itu adalah skala yang paling sesuai. Okey, so saya guna 2 kotak untuk 5 cm. Okey, so kalau kamu guna lain, tulis ikut yang kamu punya lah. Saya guna 2 kotak tadi untuk 5 cm. Dan jangan lupa untuk buat breaking space kat sini untuk menandakan ada nilai lain daripada 0 sampai 149.5 kat situ. Okey, so semua buat dulu yang paksi X.
Okey, lepas tu paksi Y kita kena masukkan kumulatif frekuensi. Okey, sebab nilai dia paling tinggi kat situ adalah 81. So skala yang kita guna tak sama dengan histogram tadi lah. Histogram tadi nilai paling tinggi ialah 25. Okey, so untuk kumulatif frekuensi nilai paling tinggi 81. So kamu kena kecilkan dia punya skala tu. Okay, so pilih skala yang mudah untuk kamu lah. Okey, tak cukup. Okey, saya kena guna 10-20 ni sebab saya tak muat. Okey, semua orang dah siap buat skala? Dah Wan. Dah? DJK senyap sunyi je you all ni. Dah. Dah? Dah. Dah Puan. Okey, kejap. Okey. So ni cara untuk kita construct OGIF. Tolong tengok skrin betul-betul dan dengar betul-betul apa yang saya bagi tahu. Okey, mula-mula sekali bila kita nak buat OGIF, kamu perlu pastikan OGIF mesti bermula daripada kumulatif frekuensi kosong. OGIF mesti bermula dari kumulatif frekuensi kosong. Okey, tapi kalau kamu tengok dekat kumulatif frekuensi ni, okey, dia bermula daripada 3 kan? Okey, tapi kosong tu kat mana? Tak apa. Yang tu kita tinggalkan sekejap. Okey, saya nak kamu isi yang ni dulu. Tengok apa boundary dengan kumulatif frekuensi ni. Okey, 154.5 dekat kumulatif frekuensi 3. Okey, 154.5 dekat kumulatif frekuensi 3. Okey, kata saya punya 3 dekat sini. Kamu buat betul-betul, saya tak nampak sangat. Okey, lepas tu apa boundary 159.5, kumulatif frekuensi dia 11. Okey, 159.5, kumulatif frekuensi dia 11. Okey, lepas tu 164.5, kumulatif frekuensi dia 20. 164.5, 20. Okey. Lepas tu 169.5, 35. 169.5, 35. Okey, saya nak kamu plot dulu. Kamu plot dulu titik-titik dia. Okey, yang menyambungkan antara upper boundary dengan kumulatif frekuensi. Okey, buat yang tu dulu. Plot dulu.
Okey, semua orang dah siap plot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, patutnya kamu ada 8 titik yang kamu dah siap plot. Ada 8 titik. Okey, sambungkan, hubungkan di antara upper boundary dengan cumulative frequency. Okey, lepas tu tadi saya bagi tahu OGIF mesti bermula dengan cumulative frequency 0. Okey, kat sini tak ada. Okey, so kat mana cumulative frequency 0 tu? Okey, dekat sini. Cumulative frequency 0 dia ada dekat lower boundary kelas yang pertama. Okey, so kamu pergi dekat lower boundary kelas pertama. Okey, plotkan titik dekat CF kosong. Macam ni. Okey, lower boundary kelas pertama, dia punya CF mesti kosong. Okey, so sekarang kita dah ada semua titik, so kamu kena sambungkan lah setiap titik yang kamu telah plotkan tu. Okey, so kamu kena guna freehand, okey, supaya kamu boleh construct smooth line. Okey, dia bukan bersegmen ya, dia bukan bersegmen, dia kena curvy. Okey, so kamu sambungkan semua titik tu supaya kamu dapat curve line. Okey, sambungkan cantik-cantik. Saya susah sikit, so kamu jangan tengok saya. Kamu kena sambungkan, okey, guna freehand, okey, supaya kamu dapat curve line. Okey, curve and smooth curve line. Okey dah you all. Dah, dapat tak macam yang saya punya ni? You all punya lagi cantik lah. DJK, dah belum? Sekejap puan. Okey. Kejap cakap, kejap. Jangan you all diam je Nanti macam saya cakap dengan batu. Dah puan. Dah. Okay, semua orang dah. Kita nak buat sesama ni yang ada benda yang kita nak cari ni. Okay. Kita ada first quartile. Kita ada median, third quartile dengan interquartile range. Okay. So kamu kena ada benda ni baru kita boleh cari ya. Saya tak nak kamu tengok je. Okay. Semua orang dah. TJK 3. Berat mulut ni. Dah puan. Dah. Seorang je. Yang lain mana? TJK 3. Dah puan. Okay. Sudah puan. Alright, good. Okay, so sekarang ni kita nak cari median. Saya cari median dululah. Saya cari median dulu. Okay, median macam yang kita dah belajar pada kelas yang lepas, dia adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Okay, so kamu kena tentukan dulu dia berada pada nilai, pada data yang ke berapa. So tolong tunjuk. Jangan assume saya tahu. Saya memang tahu tapi saya akan buat-buat tak tahu. So kamu kena tulis. Median tu adalah pada data yang ke berapa. Okey?
So sekarang ni data kita ada 81. Okay. So median adalah nilai yang tengah-tengah kan. Okay. So kamu kena buat 81 bahagi 2. 81 bagi 2 berapa? You all? Saya tak ada kalkulator. You all tekan. 40.5. 40.5. Okey, dengar ni. Ni student suka buat salah kat sini. 40.5 ni bukan median. 40.5 ni bukan median. Tapi ialah di mana median berada. Sebab tu saya tulis macam ni. Median adalah sama dengan 40.5 value. Nilai yang ke-40.5. Okey. So macam mana kita nak dapat nilai median tu? Kita kena tengok graf. Okey. So from graph. From graph. Kita tengok graf. Okey, sekarang semua orang tengok apa yang saya tunjuk dekat skrin sambil tengok juga dekat graf masing-masing. Okey, kita nak nilai median. Kita dah tahu median berada pada data yang ke-40.5. So apa you all buat? Okey, ambil pembaris. Okey, tengok dekat paksi cumulative frequency. Okey, tengok 40.5 tu berada di mana? Okey, let's say kat sini. Okey, lepas tu kamu ambil pembaris. Okey, buat garis mendata. Buat garis mendata sampai kamu langgar OGIF. Okey, sampai kamu langgar OGIF tu. Okey, lepas tu intersection point tu. Okey, kamu buat garisan ke bawah. Buat garisan ke bawah. Okey, kemudian ambil bacaan di situ. Okey, itulah kamu punya nilai median. Ambil bacaan pada paksi X, itu kamu punya median. Okey, sekarang semua orang buat macam yang saya tunjuk. Okey, and then cuba dapatkan nilai pada paksi X. Okey, saya nampak ada kawan kamu yang dah masuk semula, dah dapat kertas graf kod, ya? Nanti kejap lagi kita ambil gambar dengan kamu punya kertas graf, ya? Okey, ada yang dah dapat nilai median ni berapa? Boleh bagi saya? Boleh share? 170.5. 170. 170.5. Okey, orang lain? 171. Okey, tak apa. Saya decide kat sini ya. From graph saya ambil 170. 171. Berapa tadi you dapat? 170.5 kan? Puan. Betul Puan. Okey, saya tulis kat sini 171. Okey. But don't worry. Selagi jawapan kamu adalah sekitar plus minus 171, jawapan kamu adalah betul. Okey. Alright. Semua orang dapat ya sekitar 171 ni? Ada yang tak dapat tak? Di JK3 semua dapat? Dapat Puan. Dapat? Puan. 2 orang, 3 orang, 10 orang, berapa orang ni? Dapat Puan. Dapat. Okey, tak ada soalan ya. Okey, senang je cari median. Kamu tengok dekat paksi X. Okey.
So sekarang saya nak cari benda-benda lain ni. First quartile dengan third quartile dengan interquartile range. Okey, sebenarnya selain daripada median, terdapat lagi nilai-nilai dalam statistik yang kita boleh cari daripada cumulative frequency ataupun OGIF. Okey, so kalau kamu biasa dengar, selain daripada quartile, kita ada decile, kita ada juga percentile. Okey, nanti saya tunjuk sekali lalu lah. Decile ni apa, percentile ni apa. Cuma saya tak berapa guna dekat dalam kita punya kelas sebab kebiasaannya yang bacaan yang digunakan adalah median dan quartile sahaja. Kebiasaannya. Tapi penting juga untuk kamu tahulah decile dengan percentile ni. Kamu boleh tengok dekat buku. Sebab dalam buku ada. Okey, dan dekat dalam any reference book pun ada benda ni. Okey, so kita pergi pada quartile dulu. Okey, quartile ni maksudnya adalah per 4. Quartile ni dia adalah per 4. Okey, so kalau saya kata first quartile, maksudnya 1/4. Okey, dan kita guna simbol Q1. Okey, so macam mana kita nak tahu Q1 ni berada di mana? Kita gunakan rumus sama macam median tadi. Okey, kalau median kita bahagi 2 kan? Okey, so kalau first quartile 1/4 daripada kita punya data. So sama dengan 1/4 daripada berapa data kita? DJK? DJK 3, data ada berapa? 81. 81. Okey, so data kita ada 81. So 1/4 daripada 81. Okey, berapa? 20.25. 20.25. Okey, so sama macam yang saya bagi tahu untuk median tadi. Okey, ini bukan Q1, bukan Q1, tapi ini ialah di mana Q1 berada. So saya tulis kat sini nilai yang ke 20.25. Okey, so macam mana kita nak dapat nilai yang ke 20.25 tu? Kita kena tengok dekat graf lah. Okey, so from graph. Okey, sama juga cara macam kita cari median tadi. Okey, kita tengok dekat cumulative frequency ni. Okey, kita tengok 20.25 kat mana. Okey, lebih kurang lah sebab ada 2 tempat perpuluhan. Mustahil kamu ada 2 tempat perpuluhan dekat graf. Okey, so kamu buat satu garis horizontal. Dekat 20.2, bermula daripada 20.25 dekat cumulative frequency tu. Okey, buat garis mendatar sampai kamu langgar OGIF tu. Okay, and then sama macam tadi, intersection point tu. Okay, kamu bawa turun ke bawah pula. Okay, lepas tu ambillah data dekat paksi X tu. Okay, semua orang buat. Lepas tu bagi tahu saya jawapan. Puan dia kena ambil yang 20.25 tu 20.25. 164.6 betul kan? 164 betul? Okey, boleh. 165 pun boleh? Pun boleh. Okey, so daripada graf, kamu dapat 165 lah lebih kurang.
Okey. So lebih kurang plus minus daripada 165. Okey, semua orang dapat tak? Dapat Puan. Okey, around 164 to 166 lah jawapan dia lebih kurang. Okey. Okey, ada soalan dekat Q1? Tak ada Puan. Tak ada. Okey. Q1. Itu Q1. Okey, kalau kita tengok jawapan soalan. Okey, soalan kat sini ada Q1. Okey, Q2 saya tulis kat sini median. Okey, kenapa saya buat median ni Q2? Okey, ni saya nak terangkan kenapa median tu Q2. Okey, kalau kita nak kira Q2, kalau ikut formula yang saya bagi tadi tu, okey, kalau Q1 maksudnya 1/4 daripada N kan. So kalau Q2 maksudnya apa? Guys, DJK. 1/2. 1/2 ataupun 2/4 lah. Kalau ikut formula saya tadi yang saya bagi, kuartil ialah perempat. So kalau first kuartil 1/4. Okey. So kalau Q2, second kuartil maksudnya 2/4. Daripada N. Okey. Lepas tu 2/4 tu sama dengan 1/2 daripada 81. Kamu dapat berapa ni? 40.5. 2.5. Okey, nampak? So sama tak dia dengan median? Sama tak? Tengok kawan sebelah tu. Sama kan? Okey. Sebab itulah median kita bagi dia simbol Q2. Okey. Sebab sebenarnya median adalah second quartile. Okey. Tapi biasanya kita tak panggil median tu second quartile. Kita panggil dia median. Dia ada nama khas sebab kita selalu gunakan dia. Okey, kita jarang guna first quartile dengan third quartile ni melainkan ada statistik tertentu yang kamu nak kena carilah. Okey. So sekarang ni kita dah tahu dah Q2 sebenarnya adalah median dan kita dah cari tadi. Okey. So sekarang ni kita nak cari Q3 pula. Okey, soalan kita Q3. Alright. So Q3. So agak-agak kamulah. Kalau Q3 macam mana kita nak cari? Kita guna formula apa? Betul. Okey. Saya dah tunjuk banyak contoh tadi. Sepatutnya dah tergambar juga dah dalam fikiran kamu tu. Okey. Q3. Okey. Mestilah jadi 3/4. Okey. Daripada data kamu. Okey. So masukkan 3/4 daripada 81. Okey, kira. You all. Berapa ni? 3/4 daripada 81. 60.75. 60.75. Okey. So sama macam saya bagi tahu tadi, banyak kali saya bagi tahu ni, 60.75 ni bukan Q3. Tapi 60.75 ni adalah di mana Q3 berada. Okey. So sama macam tadi juga cara dia. Okey. Kamu kena tengok graf. Okey. Pergi dekat kumulatif frekuensi. Cari 60.75. Okey. Lepas tu buat lagi graf horizontal daripada 60.75. Sampai kamu langgar graf tu. Okey, intersection point dia bawa turun bawah. Okey, ambil bacaan dekat paksi X tu, jadilah Q3. Okey, so semua orang tengok berapa agaknya you all dapat? 175. Okey, lebih kurang. Okey. Sepatutnya kamu dapat 175, around 175 lah. Okey. Okey. Satu benda yang saya nak ingatkan kamu.
Bila tulis jawapan masa case study nanti, tolonglah jangan tulis plus minus 1 ni. Plus minus 1 ni saya nak bagi tahu dekat you all, saya terima jawapan around. Plus minus kepada nilai yang saya tulis kat sebelah tu. Bukan untuk kamu tulis plus minus 1 tu. Tidak. Kamu punya jawapan adalah mengikut apa yang kamu dapat dekat graf. Okey? Dan jangan lupa tulis unit. Kalau kamu tak tulis unit, nanti jawapan kamu salah. Okey. So Q3 dapat 175. Alright. So kita dah tahu Q1 macam mana nak cari. Q2 kita tahu dia adalah median. Okey, Q3 pun kita dah cari. Okey, last. Okey, last sekali. Saya nak cari interquartile range. Okey, mana nak dapat interquartile range ni? Okey, interquartile range ni kita tak perlu cari daripada graf. Tapi kita dapatkan daripada nilai Q1 dan Q3 yang kita dah dapat tadi. Okey, so sekarang IQR. Macam mana nak cari IQR? Kamu gunakan formula Q3 tolak Q1. Okey, bukan yang ini ya. Ni pun ramai juga student salah ni. Bukan jawapan yang kotak hijau ni ya. Jawapan dia ialah yang kamu dapat daripada graf. Okey, so Q3 daripada graf yang ini. 175 tolak. Okey, Q1 yang dapat daripada graf yang ini. 165. Okey, kamu jangan follow saya. Kamu ambil jawapan kamu. Okey, jawapan kamu Q3 berapa daripada graf? Okey, Q1 daripada graf berapa? Okey, masukkan. Macam tu. Okey, jawapan IQR akan berbeza dengan jawapan saya sekiranya nilai Q3 dan Q1 kamu pun berbeza. So tak semestinya sama dengan jawapan saya. Bergantung kepada jawapan yang kamu dapat daripada graf. Okey? Ada soalan setakat ini mengenai median, quartile dan juga OGIF? Tak ada pun. Tak ada. Semua jelas? Jelas pun. ya. Okey, saya nak tunjuk sikit sekali lalu decile dengan percentile ni. Okey, kalau quartile tadi per 4, so kalau decile dia per 10. Okey, kalau percentile per 100. Okey, maksudnya kalau saya nak D3, dia akan jadi apa? You all. Cuba fikir sikit. Dia per 10. Tadi per 4. So kalau D3? 3 per 10. Pandai. 3 per 10 daripada kita punya data. Macam tu. Okey. So kalau percentile per 100. So kalau saya nak P 42. Berapa agaknya? Per 100. 42 per 100. 42 per 100 daripada kita punya bilangan data. Macam tu je. Sebab tu saya malas nak tunjuk sebab dia lebih kurang. Okey, kalau kalau quartile dia akan jadi per 4. Okey, kalau decile dia akan jadi per 10. Okey, kalau percentile dia akan jadi per 100. Cara nak cari sama sebiji macam kita cari untuk quartile. So for further information or for further exercise, kamu boleh rujuk dekat buku. Okey, ada soalan? Tak ada?